Kita semua di Selangor. Okey. Banyak sangat dah angka. Rukayah je duduk di Rukayah Pahang kan Rukayah? Betul tak? Rukayah Ah, Rukayah je duduk Pahang. Okey, semua kita di Selangor. So apa-apa pun jaga diri, jangan keluar rumah kalau tak penting. Okey, kat rumah saya ni pun ion tempat saya baru tutup. Tadi dibuka, tiba-tiba ni tadi pun baru ditutup. Okey, so kita doalah sama-sama semoga benda ni semua berakhir dan sekiranya masih berpanjangan kita sama-sama berdoa yang kita sama-sama kuat untuk menghadapi PDPR ni. Okay? Sebab bila dah lama-lama saya pun risau juga kan pelajar kan sebab bila yalah berhadapan dengan laptop je kan. Tapi insyaAllah kita kena positif dengan apa yang Allah bagi sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak bagi kat kita lah. Kesedaran, kita akan ingat balik. So duduk dekat rumah kan ada masa yang panjang. Okey, sama-sama sebenarnya saya ingatkan diri saya juga. Okey, jaga solat duha. Solat duha, solat qobliyah, ba'diyah, ada masa. Sebenarnya Allah rindukan kita. Selalunya kita sibuk je dekat sekolah, sibuk dengan kerja kan. Jadi sebenarnya Allah rindu kat kita. Jadi kita cuba amalkan yang itu. Bangun solat tahajud kan. Nak bangun study pagi tu, bangun solat dulu. Supaya nanti bila kita dah buat selalu, insyaAllah balik asrama ke, dekat sekolah ke, awak akan cari masa untuk buat juga insyaAllah. Okay. So bismillahirrahmanirrahim Ikhwan. You are the only one lelaki sekarang. So baca doa Ikhwan. بسم الله الرحمن الرحيم Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب Amin. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey, so kita akan teruskan. Okey, hari ini kita masih sambung lagi topik yang sama iaitu linear programming ataupun pengaturcaraan linear. Okey, topik ini masih dikatakan berada dalam bahagian C kertas 2. Okey, kertas 2 ini bererti markah dia 10 kalau bahagian C. Okey, markah dia 10, okey. Oleh kerana tajuk-tajuk dikatakan boleh keluar di mana-mana kertas, maksudnya soalan ini juga mungkin akan dikeluarkan dalam kertas satu. Kalau dulu macam saya kata dah sebelum ni, soalan ini tak pernah dikeluarkan dalam kertas satu. Tapi bermula KSSM dikatakan semua topik boleh berada dalam kertas satu. Okey, dan macam yang saya katakan dah sebelum ni, makin skim paper 1 tidak lagi seperti sebelum ini. Itu yang dikatakan. Kita tak tahu lagi lah macam mana yang sebenarnya yang akan berlaku. Okey, di mana kalau dulu paper 1 dia tengok jawapan saja dah okey dah. Okey. So sekarang kita tengok seperti yang hari tu. Okey, kita akan keluarkan dia punya equation dia. Okey, inequalities dia, persamaan dia kita keluarkan dalam ketaksamaan. Lepas tu kita buatkan graf. Lepas kita buatkan graf, kita akan tentukan dia punya maksimum, minimum semua. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, saya akan bincangkan beberapa soalan. Okey, kita akan tengok daripada soalan okey, kita mungkin akan bentukkan 2 ke 3 soalan yang supaya kita dapat bentukkan persamaan dan kita terus buatkan graf dia. Okey, saya nak buat daripada soalan nombor 12. Okey, saya terangkan. Lepas tu nanti kamu akan cuba buat. Saya nak awak buat sampai ke daripada awal sampai ke habis. Nanti dan awak kena share dekat saya lah. Saya nak tengok apakah graf yang awak dapat. Okey, saya akan tunjukkan satu soalan untuk sebagai panduan kamu. Lepas tu nanti kamu buat lain lah. Untuk soalan lain tu kamu akan buat. Okey, saya nak buat soalan nombor 13. Saya nak buat soalan nombor 13. Okey, nombor 13. So you tengok dekat sini daripada dia punya soalan kat sini, kita kena bentukkan dia punya persamaan dan kita bentukkan inequalities dia berdasarkan apakah constraint yang diberi di sini.
Okey. Jadi you tengok soalan nombor 13. Dia kata dekat sini apa? Okey. Dia bagi dekat sini pasal furniture kan? Okey. Dia ada produce two type. Okey, two type of rack. Kat sini ada P dengan Q. Okey, ada P dengan Q. Okey, kemudian sekejap soalan ni dia punya tu apa A, B dia. Okey. Okey. Ni yang saya nak ni sebab dia ada ratio dia kat sini Dia ada ratio dia kejap satu lagi saya nak bentuk yang jadual. Okey. Sat. Okey, saya nak tunjuk kat kamu jadual. Yang ratio nanti kamu tunjuk saya akan bincangkan sikit. Okey, saya akan buat soalan nombor 14 lah sebab saya nak buat yang jadual ni soalan. Okey, jap ya. Yes. Okey. Okey, you tengok soalan nombor 14. Saya akan bincangkan soalan nombor 14. Okey, nombor 14 ni kalau awak tengok dia cerita pasal apa? Okey, 14. Jadual ni untuk soalan mana? Table 1 ni untuk atas Sekejap ya. Table tu lah. Okey lah. Sebab jadual ada kat sini, saya nak tengok soalan kat sini saya buat nombor 13 lah. Sebab saya nak bincangkan yang jadual sebenarnya. Okey, jadi saya baca soalan yang sebelah sini sebab saya nak tengok jadual dia. Okey, awak tengok kat sini dia cerita tadi pasal perabot. Dia ada dua rak, ada P dengan Q. Okey, kemudian kalau awak tengok dekat sini bila dia buat perabot, dia menghasilkan proses yang dilakukan adalah buat perabot dan cat perabot. Okey, jadi kat sini berdasarkan jadual satu. Ada jadual satu. Okey, dia kata kat sini tempoh masa yang diambil untuk membuat dan mengecat seunit rak P dan Q. Jadi dia dah buatkan jadual. Jadi kat sini awak tengok satu P, satu Q. Satu making, satu painting. Okey, masa yang diambil dalam minit. Okey. Azan. Okay, kalau awak awak cuba keluarkan persamaan dia dulu kalau awak boleh lah. Kalau tak, nanti tunggu saya buat. Nabil ada. Zini dah ada. Zini belum ada.
La ilaha illallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok Jadi dekat sini, okey. Dia dah bagi tahu siap-siap Dia kata P dan Q bengkel tersebut menghasilkan X untuk P. Jadi dekat jadual ni P ni awak letakkan X siap-siap. Awak tahu itu adalah X dan setiap pasal Q adalah Y. Okey, kita kena tahu yang itu. Okey, kemudian dia kata dekat sini, okey, mula-mula kamu dah tentukan, then you tengok yang first constraint given here is, dia kata apa? Jumlah masa maksimum. Jumlah masa maksimum untuk membuat kedua-dua rak ialah 720 minit. Membuat, jadi kita akan ambil kolom pasal making kat sini. Okey, jadi kita tengok making untuk rak P adalah 60, untuk Q ialah 20. Okey, sekejap Okey. Okey. Okey, jadi yang first kita nak keluarkan apa dia? Cuba siapa dapat? Apa nak keluarkan? Dia bagi, okey, kat sini pasal aktiviti yang dia buat ialah membuat. Membuat 60 minit untuk X, 20 minit untuk Y. So apa nak buat kat sini? Siapa tahu? Ada nak cuba? 60X 20Y ke cikgu? Yes, betul. 60X tambah 20Y. Dia kata maksimum. Bila maksimum, adakah awak boleh buat lebih? Kalau dia kata Tak. maksimum, awak boleh buat lebih tak? Tak. Tak boleh. Jadi kita kena buat kurang. Okey, kita kena kurang dan sama dengan. Okey, you make sure unitnya sama. Sini minit, sini pun dah minit. Okey, so kita ambil 720. Soalan suka keluar atas minit, bawah jam ke. Jadi make sure you gunakan unit yang sama. Okey, good. Yang kedua, dia kata untuk mengecat. Mengecat, dia kata sekurang-kurangnya adalah 360 minit. Mengecat apa mengecat? Apa aktiviti dia? Berapa minit? So nak tulis apa mengecat? Bagi saya, siapa nak buat? Siapa nak bagi? Apa dia? 30X tambah 40Y. Ya, 30X tambah 40Y. Oleh kerana sekurang-kurangnya, iaitu kat sini adalah at least. Sekurang-kurangnya, maka kita guna lebih besar dan sama dengan 360. Okey, setakat ini semua orang okey? Semua orang okey? Okey, cikgu. Okey Dan awak tengok yang terakhir dia bagi ratio, nisbah. 1:3. PQ. P is your X, Q is your Y. So, dia kat sini sebenarnya dia buat, you tengok saya gunakan PQ, dia adalah X nisbah Y. 1:3 itu diberi. So, you darab je silangkan je. So, dia akan jadi 3X, kat sini ialah Y. 3 pergi dekat X, 1 pergi dekat Y. Macam tu. Okay? So, dia kata nisbah bilangan rak P kepada rak Q adalah sekurang-kurangnya. Bila dia kata sekurang-kurangnya, maka dekat situ kita akan guna lebih besar sama dengan. Okey? Sebab dia kata sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya maka kita buat lebih besar sama dengan. Okey, faham setakat ni? Boleh Okey, sebab dia bagi P kepada Q. P kepada Q. So, itu yang awak dapat. Jadi, soalan nak tanya apa dekat sini, dia suruh kita 3 inequalities. So, kita dah buat ketiga-tiganya di sini. Okay. So, you dapat dah yang, yang situ kamu dah selesaikan. Okay. So, sekarang seterusnya kita tengok. Dia kata, by using a graph paper, construct, shade the region R.
So you nampak dia kata region R. Jadi awak tengok kita ada 3 inequalities kat situ, maka kita akan buatkan graf. Okey, kita akan buatkan graf dia. Okey, awak salin dulu dia punya ni sebab saya nak gunakan kertas graf dekat page lain. So persamaan kita 60x tambah 20y 720. Okey, biasa pelajar akan tanya, cikgu boleh tak nak simplify? Okey, tak kisah nak simplify pun boleh, tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau saya sebenarnya saya tak advise untuk kamu simplify sebab saya takut masa kamu simplify tersilap. Jadi persamaan dia tersilap. Okey. Ingat ya, marking scheme dia bagi kamu macam mana? Sini. Satu ni satu markah, satu markah, satu markah. Wajib sama dengan pemeriksa punya. Ataupun mungkin kamu dah kecilkan, boleh diterima. Okey, kamu tak boleh contohnya lebih besar jadi lebih kecil, tak boleh. Dan tajuk ini, soalan ini sebenarnya kalau atas ni kamu ada salah satu je, apa maksud salah? Mungkin dekat sini kamu terbuat tak ada tanda sama dengan. Kat sini kamu masih dapat markah sebab tak ada sama dengan pun dia biasanya diterima. Tapi nanti dekat atas ni oleh kerana kita dah bagi kamu markah, jawapan kat bawah nanti walaupun betul kamu akan ditolak markah. Sebab apa? Sebab ada kesalahan kamu dekat atas. Dia punya marking scheme macam mana tahu? Dia bagi kat sini satu markah, satu markah, satu markah. Lepas tu dia ada buat, dia buat SS minus 1. Okay? SS minus 1. Jadi apa maksudnya? Dia bagi markah, lepas tu dia tolak markah. Kan buruk siku kan. Mula-mula dia bagi. Tapi dan dia tolak satu markah. Jadi sebab tu soalan ini biasanya pelajar dia kalau silap satu je dia terus hilang 2 markah. Sebab dia akan efek jawapan bawah. Kecuali atas semua betul, dia cuma salah dekat bawah. Tu dia akan hilang 1 markah. Dan kebanyakan pelajar akan bermula hilang daripada atas. Bila atas 1 markah dah hilang, bawah memang akan hilang. Sebab bawah tu dia nak atas semua betul. Baru jawapan bawah diterima betul. Jadi kalau jawapan bawah tu betul, tetapi ada kesilapan dekat atas, kesilapan dekat atas yang sebenarnya tak efek pun jawapan bawah. Sebab bila ada tanda sama dengan ni, dia tak efek pun. Jadi, oleh kerana kamu dah ditolak markah dekat atas, kat bawah pun akan hilang markah. Tu yang ruginya untuk soalan ini. So kita ada 3 inequalities kat sini. Satu 60x tambah 20y 720. Satu lagi 30x 40y 360. Dan satu lagi adalah 3x lebih besar y. So 3 ni kita akan bentukkan graf. Soalan kata grafnya apa? Skala dia mana skala dia? Scale dia, mana dia? Dia, soalan ni tak ada graf, tak ada skala dia. Apalah soalan ni tak ada skala pula. Saya pun tak perasan. Okeylah, tak apa, saya bagi skill dia 2 cm 2 unit. Saya buat 2 cm 2 unit. So ini kertas graf. So kertas graf digunakan seperti biasa. Ingat saya pernah bagi tahu semua jalan kerja kamu kena buat pada kertas graf. Kalau kamu ingat awal-awal tajuk ini saya ada bagi tahu kenapa saya nak kamu buat dekat kertas graf supaya memudahkan pemeriksa. Tadi kamu dah conteng kat kertas soalan. Dia punya jawapan kan. You punya first constraint, second and third. Jadi awak tuliskan balik nanti ke atas ni. Awak tuliskan balik. So, apa yang perlu awak buat tadi? Yang pertama, persamaan kita tadi adalah 60. 6. Kurang besar. Sekejap ya. Kecil sangat. Kat sini 6. Besarkan sikit. Tak nampak lah. Saya ambil. Dia bagi tadi persamaan kita adalah yang kita dapat 60x. Kemudian tambah dengan 20y. Lebih kecil sama dengan 720. Tengok.
Okay. Sekarang dia kata tadi 2 cm 2 unit. 2 cm 2 unit. Jadi awak ambil pembaris, awak gariskan 2 cm 2 unit. Okay, kertas graf biasanya kertas graf dalam peperiksaan tepi tu memang warna putih. Jadi tak apa, kamu nak gunakan sampai hujung ni pun boleh. Okay, gunakanlah sampai hujung ni pun tak apa. Okay, dan awak gariskan 2 cm 2 unit, bawah pun sama. Okay, kalau awak nak, saya tunjuk nanti. Okay. Okey, awak ambil bawah sekali atau kalau awak nak naik atas, awak naikkan atas dekat ni 2 cm ni yang hitam ni, yang gelap ni. Awak jangan ambil kat tengah-tengah. Bila awak ambil kat tengah-tengah, dia akan menyusahkan kamu untuk baca nilai yang kamu nak cari nanti. Okey, jadi kalau macam ni, ambil betul-betul dekat dia punya garisan. Macam ni kan. Jadi, kalau awak tak nak ambil bawah sekali, awak boleh ambil dekat atas ni boleh. Jangan ambil kat tengah-tengah. Kat tengah-tengah menyusahkan kamu nanti. Okey, boleh? Sekejap ya. Okey. So, itu. Skala dia kata 2 cm, 2 unit. 2 cm, 2 unit. So, you buat kosong. Okey, 2, 4. Sebab kat sini memang nampak dah kertas graf tu yang warna gelap ke gelap tu memang 2 cm. 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Standard kertas graf memang sampai situ. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okey, saya buat sampai situ. Okey, sampai sini, lepas tu awak tengok, kita benakan jadual. Cara nak bina jadual, awak tengok apa yang saya buat. Ini tak kisah pun, awak nak ambil mana-mana titik boleh sebab dia ni garis lurus. Garis lurus, awak boleh je ambil mana-mana titik yang sesuai. Okey, mana-mana titik yang sesuai. Jadi kalau awak tengok sini, saya akan gunakan, tengok saya buatkan sini saya punya X, sini saya punya Y. Paksi X, paksi Y. Saya akan ambil 2 titik. Saya ambil titik apa? Yang mula-mula saya ambil kosongkan X. Bila dia punya persamaan ada X, ada Y dan ada C. Okey, saya buat X kosong, Y kosong. Okey, X kosong, Y kosong. Jadi maksudnya, bila X kosong, saya ada lagi 720. Saya kena bahagi dengan 20. Untuk saya dapat nilai Y. So, dekat sini saya dapat 36. Faham? Boleh tak setakat ini? Okey, saya kosongkan X. Ini X. Saya kosongkan X. X kosong. Maksudnya saya gantikan 20 darab kosong. Tambah, 20 pula, 60. 60 darab kosong. Kemudian sini 20 Y. Sini 720. Sini dah kosong lah habis. Jadi Y-nya adalah 720 bahagi dengan 20. Saya dapat Y-nya adalah 36. Faham? Okey tak? Faham. Okey. Okey Kemudian satu lagi saya kosongkan Y. Bila saya kosongkan Y, yang ini ni yang saya conteng kat tepi ni, awak tak payah buat dekat kertas graf. Okey, awak boleh conteng kat kertas soalan, jangan conteng kat kertas graf. Yang awak conteng kat kertas graf, yang saya tunjukkan awak punya yang ini. Okey, sebenarnya, sorry Persamaan ni awak tuliskan, yang ini pun awak tak perlu conteng dekat kertas graf. Sebab ini jalan kerja yang tak ada markah. Jalan kerja yang tak ada markah. Sorry. Kalau linear law, yes. Linear law semua kena buat kat sini. Sorry Okay, yang ini, yang dia punya equation tu, yes. Awak kena letakkan. Saya buang dulu. Okey, jadi saya akan buat di kertas soalan. Kertas soalan saya buat X, Y, sini saya kosong, sini saya kosong. Tadi saya dapat 36. Kemudian saya kosongkan Y. Saya kosongkan Y bermakna saya tinggal sini 60X, sini 720. Jadi saya akan dapat X adalah 720 saya bagi dengan 60. Maka saya dapat 12. Okay, so you tengok. Sekarang kita plotkan. Kita plotkan 036. Jadi kalau awak tengok 036, X kosong, Y 36 tak ada. Tak ada. Tapi
Untuk 12 kosong ada. 12 kosong tu ada. Jadi kita akan ambil 12 kosong. 12 kosong saya plotkan dulu di sini. Sebab dia ada. Okey, untuk 036 tak cukup. Cantik sangat soalan ini. So, bila dia tak cukup, saya ambillah satu titik. Mana-mana di paksi X. Suka hati kamu. Okey, jadi nak senang, awak tengok sini 12, awak ambil lah 6 ke, 8 ke, 10 ke. Okey, jadi saya ambil 6. Kenapa? Sebab tak kisah pun awak nak ambil nilai mana pun. Okey, saya ambil X6 dekat sini. So, maksudnya sekarang 60 darab 6 tambah 20Y. Sini adalah 720. So, 60 darab 6 adalah 360 tambah 20Y. 720. 20Y. 720 bahagi dengan tolak dengan 360, you dapat 360. Jadi, Y-nya 360 bahagi dengan 20. Y kamu dapat 18. Faham? So, maksudnya X6, Y 18. X6, X6. Okay, Y-nya 18. Okay, ini X6. So, you ambil. Kamu tahu plot kan? Ni X18 di sini. 6. Okay, so ini dia. Okay. So itu kita punya yang pertama. So ambil pembaris, sebab tu saya kata pembaris mesti panjang untuk soalan ini. Mesti ada pembaris panjang. Jadi kita akan gariskan. Okay, gariskan. So mestilah sampai hujung ke hujung awak punya kertas graf. Okay, so gariskan. Sampai situ. Okay. Ingatkan dah garis. Tak nampak. Okey. Tu dia. Okey, itu graf kita yang pertama. Boleh? Okey, next. Yang kedua. Yang kedua, persamaan yang kedua tadi adalah 30X tambah dengan 40Y. Okey, dia kata sini 360. Okey, so ini graf kita yang pertama, ini yang kedua. So, awak boleh labelkan yang pertama atau awak boleh tuliskan 6X tambah 20Y tapi guna tanda sama dengan sebab dia graf. Jangan guna lebih kecil lebih besar. Sebab lebih kecil lebih besar tu adalah awak punya kawasan belurik. Okey, yang kedua. So awak ingat yang dalam kawasan yang putih ni, yang dekat putih ni awak conteng pada kertas soalan. Kertas graf awak buat macam saya buat ni supaya mudah pemeriksa nak tanda. Sebab ini semua markah yang pemeriksa nak tanda. Okey, next. You tengok sini. Saya buat jadual lagi. Saya buat jadual. Sekarang saya nak okey, di sini saya ambil lagi X, Y. Saya letak X kosong, letak Y kosong. Sebab apa? Sebab saya nampak ada X, ada Y, ada C kita. So, X kosong. X kosong. So, kita ada 360 bahagi dengan 40. So, kita dapat 9. Kemudian satu lagi kita kosongkan Y. Kita kosongkan Y, 360 bahagi 30, kita dapat jawapannya 12. Okey, so kita tengok X kosong, Y 9. X kosong, Y 9. X kosong, Y 9 di sini. Okey, kemudian X 12, Y kosong. Okey, cantik, ada. Okey, so saya ambil pembaris, saya gariskan. Okey, nampak? Jadi, oleh kerana nilai kita cukup tadi, so dah senang dah. Garis saja. Tak perlu ambil nilai X yang lain macam tadi. Okey, settle. Okey, you dapat graf yang kedua. Apa graf yang kedua? Awak nak tuliskan equation dia? Boleh. Awak boleh tulis, tak nak tulis pun tak ada masalah. Okey, tak nak tulis pun tak apa. Awak boleh labelkan sebagai graf yang kedua pun boleh. Sebab awak tulis tak ada markah, tak tulis pun tak hilang markah. Okey, next. Yang terakhir, apa graf kita tadi? Yang terakhir, persamaan yang ketiga adalah 3X lebih besar. Okey, 3X lebih besar sama dengan Y.
Okey, kali ni dia ada X, ada Y, dia tak ada C. Jadi untuk yang macam ni saya tak boleh buat X, Y, saya tak boleh buat X kosong, Y kosong. Kalau saya letak X kosong, Y kosong, semua kosong kat sini. So, awak tengok kat sini saya buat X kosong sebab dia tak ada C macam ni. So, X kosong, Y-nya kosong. Satu lagi titik, ambillah apa-apa titik yang kamu suka. Tak kisah pun mana-mana. Ambil X, nak ambil apa? Nak ambil 4, nak ambil 5. Boleh, tak ada masalah. Saya nak ambil X 4. So, 3 darab 4. Sini 12. So, bermaksud titik saya kosong. Kosong dengan 4, 12. 4, 12 di situ. So, saya ambil pembaris. Saya gariskan. Oops, sorry. Oh, lama. Sekejap X kosong. Sebab dia garis lurus ya. Tak kisah awak ada 2 titik pun dah cukup dah untuk awak garis. Okay. So, di sini. Okay, dah. So, saya dah siap dah 3-3 persamaan. Okay. Sekarang kita nak kita nak kawasan belorik dia. Okay. Kita tengok. Okay, setakat ni boleh ikut? Setakat ni boleh tolong respon? Boleh ikut tak setakat ni? Boleh kan? Boleh cikgu. Boleh. Dan sebenarnya sebabnya kamu dah belajar dah dalam maths tingkatan 4 tajuk ni kan. Okay. You tengok graf pertama. Graf pertama you baca dari Y. Y lebih kecil. Y lebih kecil. Kat mana kawasan kita lebih kecil adalah di bawah. So kat mana yang dikatakan di bawah? Persamaan kita yang pertama, graf dia adalah yang ini. Ni. So di bawah, mana di bawah? So bawah ni pokok dah nak tumbang ni, dah condong. So ke bawah di sini. Maka kawasan kita di bawah iaitu di sini ataupun di sini. Saya tanda macam tu saja. Saya tak lorikkan, nanti susah nak padam. Okey, kemudian kalau kita tengok yang kedua. You tengok persamaan kita yang kedua, baca dari Y. Y lebih besar. Persamaan kita yang kedua yang ini. Ni kedua. Lebih besar loriknya di atas. So saya guna tanda pangkah pula. Sepatutnya ke atas ni pun terlibat. Tapi sebab yang first dah tak guna yang atas ni, jadi kita tak payah conteng yang atas ni. So kita dah tahu dah jawapan kita kalau tak dekat sini ataupun di atas ni. Dan yang terakhir, dekat sini yang ramai pelajar tersilap. Dia baca dari kiri ke kanan. So dari kiri ke kanan dia adalah 3X lebih besar dari Y. Saya dah pesan tadi baca dari Y. So Y lebih kecil. Faham tak? Bukan 3X lebih besar. So Y lebih kecil. Graf kita yang ini. So lebih kecil di mana? Lebih kecil tu di bawah. So kawasan kita di sini. Jadi awak tengok yang ini tadi dua kawasan awak tengok dia kita lorikkan satu je. So ini saya tak nak, ini saya tak nak, ini saya tak nak. Jadi jawapan saya akan ambil yang ada 3 lambang. 3 corak kat situ. Jadi ni saya padam balik dulu. Dan saya corakkan. Ambil pembaris, lorikkanlah begitu. Dia kata tadi kena shade the region R. So you buatlah huruf R besar-besar di situ. Okay. Jadi markah kamu dapat dekat sini markah dia N1, di sini N1, di sini N1. Dekat sini dia punya markah dia akan kata semua diplotkan dengan betul, tak kisah garis putus-putus atau garis yang bersambung, dia tak kisah. Tapi nanti yang kisahnya dekat jawapan akhir. Jadi awak hati-hatilah kalau dia garis tu bukan putus-putus, jangan buat putus-putus. So awak tengok sini markah dia dapat semua full mark. Okay, dia kata dia punya skema markah macam mana tahu? At least betul satu markah. Betul semua, you akan dapat 1 markah. Kawasan belorik betul, you dapat 1 markah. So awak dah dapat 6 markah.
Okey. So kat sini 6 ke 7 markah. Okey. Dan yang bakinya nanti untuk soalan seterusnya. So itu kawasan berlorek kamu. Okey? Boleh? Faham tak setakat ni? Boleh? Faham cikgu. Okey. So Faham kita cikgu. tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya pasal apa? Sekejap. Ish. Okey, soalan seterusnya. Oh, lama. Soalan ni tak ada rupanya. Okeylah. Alamak. Saya ingat dia ada. Okey, soalan terusnya sebenarnya ada maksimum minimum. Sekejap habis dah? Alamak. Saya... Sekejap ya. Nombor mana yang... Okey. Okey. Okey, sekarang saya nak awak cuba buatkan graf nombor 12 dulu. Sebab nombor 12 ni ada soalan C yang saya akan bincangkan. Soalan 14 ni tak ada pula soalan C rupanya. Okey, jadi saya nak awak cuba buat dulu nombor 12. Boleh tak buat graf dia? Dan hantar dekat saya. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, buat nombor 12 A dan B. Okey, dekat sini kalau ikutkan markah dia 6. 6 maksudnya dalam masa 10 minit kena settle. Okey, awak buat dan hantar dekat saya soalan nombor 12. Jam saya sekarang 9 suku. So 9.25 paling lambat. Tolong hantar kat saya. Okey. Okey, saya dapat info. Sebenarnya soalan nombor 12 tu saya dah bincang. Tapi maksimumnya semua saya dah buat Alamak, sorry saya ingat. Sebab dah berapa hari kita tak ada kelas kan. Okey, saya tukar soalan. Saya ambil soalan lain lah. Sekejap ya. Ni kawan bagi tahu soalan nombor 12 dah bincang. Sekejap ya. Alamak. Sorry sangat. Saya terlepas pandang. Okey, saya bagi awak soalan lain lah. Tapi awak tak sempat nak print lah Sekejap Alamak. Okey, sat ya. Oh, ni. Sorry ya, sekejap. Lambat pula saya punya internet hari ni. Sekejap ya. Aduh, lambatlah sini. Saya lupalah hari tu sebenarnya kita dah sebahagian tu memang soalan ni kita dah bincang dah. Sekejap ya. Sini.
Progression keluar. Allah Akbar. Alamak, lambat dah pula dia. Sorry. Oh, sorry. Alamak, silap. Salah tajuk ambil. Ni. Okey. Okey. Ni. Okey. Nampak tak soalan ni? Ni dia soalan dia. Okey? Okey, buat ni. Okey, awak buat sampai soalan B je. Nanti yang lain, yang bawah ni saya bimbing lagi. Boleh? Sebab macam soalan maths form 4, kamu buat kamu punya soalan cuma sampai dekat B je. Soalan C ni maths tak ada. Tapi untuk maths dia ada C ni. Okey, awak buat dulu soalan A dan B. Iaitu keluarkan dia punya inequalities dia, kemudian buatkan graf. Nampak ni markah dia 6. So markah dia 6, so saya bagi masa 10 minit. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, buat sekarang.
Hmm? Tak, mudah jawab soalan. Kalau Umi bagi 3 bintang je. Lagi sikit. Dah isi belum? Okey. Sekejap. Okey, betul. Arif, kau ambil kertas kat mana tu? Okey, Arif, betul. Okey, teruskan buat grafnya. Okey, ada yang kata tak belajar lagi tajuk ni, tak apa. Lepas ni saya bincangkan lagi yang ni. Okey, saya bincangkan, keluarkan bersama ni. Tapi sebenarnya ni kamu dah belajar masa form 4. Form 4 you belajar tajuk ni dalam matematik. Tapi tak apa, saya akan tunjuk lagi lepas ni. Jangan risau. Keluar Ultraman. Ultraman. Dah lama saya tak nampak tu. Dulu zaman saya kecil-kecil tu keluar tu. Ultraman dia mengganas.
Okey. Okey Nabil, dia wajib ditukarkan kepada XY. Kalau Nabil buat semua dalam PQ, Nabil akan hilang markah. Dia punya syarat, setiap persamaan itu jangan, dia ada 3 persamaan kan kita buat kan. Kita tak boleh buat semua PQ sebab dia dah bagi tahu dah kepada X dengan Y. So you mesti ubah dia kepada X dan Y. X untuk P, Y untuk Q. So kalau kamu biarkan dia dalam PQ untuk ketiga-tiga ni, kamu akan ditolak markah. Tapi kalau kamu buat sini XY, tiba-tiba kamu buat PQ. Dalam marking scheme dia terima. Tapi saya tak nak terima. Sebab kita menganggap mungkin tahun kamu dia dah tak terima dah. Jadi tak nak. Mesti wajib tukar XY. Betul dah Nabil, tapi Nabil tak tukar XY sahaja. Okay? Okay, terima kasih. Sama. Putri pun sama Putri tak mau kena tukarkan XY. Persamaan semua dah betul dah Putri. Dan kalau kamu tengok dekat persamaan yang ini, okey, tak apa nanti saya tunjukkan. PQ tu semua kena tukar. Okey Putri dah tukar dah bawah dia betul. Okey. Yang okey, yang dah tunjuk kat saya teruskan buat graf. Yang tak okey, saya akan tunjuk kamu macam mana kamu nak jawab. Boleh tak? Okay. So you tengok dekat sini. Okay. Siapa yang tak okay tengok yang okay awak teruskan buat graf. Soalan kat sini dia kata syarikat perabot melancarkan 2 model baru sofa P dan Q. Kos membuat satu sofa P dan satu sofa Q masing-masing. Okey, dicerita pasal kos. So cara menjawab sebenarnya kamu kalau ikutkan nak mudah kamu tukarkan dia kepada jadual. Okey, kamu tukarkan kepada jadual. Sekarang kita buat cerita pasal kos. Okey, kos dia iaitu sofa kita ada sofa P dengan Q. Saya buat dulu sini P, sini Q. Kosnya, P ialah 600, Q ialah 800. Penghasilkan sofa itu berdasarkan kekangan tersebut. Jumlah kos penghasilan seminggu terhad 48,000. Dia cerita pasal kos. Jumlah bilangan sofa dihasilkan oleh syarikat itu dalam 1 minggu sekurang-kurang 15 buah. Kemudian bilangan sofa. So ini saja dia cerita pasal kos. Dan dekat soalan ni kamu tengok dia kata syarikat itu menghasilkan X sofa P dan YQ. Bermakna semua P kena tukar X, semua Q kena tukar Y. Tengok siapa yang tak Yang pertama dia cerita total dia punya kos dalam seminggu 48,000. Jadi kita ambil pasal kos. Kosnya berapa? Kita ada 600 X tambah 800 Y. Dia kata limit terhad 48,000. Kalau dia limitkan 48,000, awak boleh belanja lebih ke tak? Boleh. Tak boleh. Bermakna kena kurang dan sama dengan. Kurang dari 48,000 ataupun habiskan 48,000. Okey. Yang kedua jumlah sofa yang dihasilkan. Bila jumlah sofa kita apa? Kita ada sofa P dan sofa Q. Syarikat itu dalam seminggu sekurang-kurang, maksudnya lebih besar sama dengan 15. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia kata bilangan sofa P. P adalah X. Dalam 1 minggu tidak lebih. Tidak lebih maksudnya kurang atau sama dengan 2 kali Q iaitu 2 Y. Itu dia. Ketiga-tiga inequalities yang kita dapat daripada 1, 2 dan 3. So kat sini 3 markah kamu dapat. Okey, teruskan buat graf. Okey tak?
Thank you. Rukayah besar kecil tu silap Sebab Rukayah soalan pertama dia kata limit 48,000. So kita tak boleh berbelanja melebihi 48,000. Jadi awak tak boleh guna lebih besar lah, kena kurang. Okay? Dan Okey, awak cikgu. okay, yang awak punya persamaan yang X tolak 2Y tu, tu boleh, tak ada masalah. Okay, awak boleh buat macam tu. Okay, then PQ tu tukar kat XY lah. Mana? Dari mana 7P14Q tu? Rukayah? Tu tak ada. Sebab satu minggu tu 7 hari. Oh. Okay. Jadi tak payahlah. So awak tukar kepada tu okay, faham. Awak tukar pada hari je Okay. So ambil yang tu. Okay. Putri, saya rasa ada satu graf yang silap. Graf ketiga mana Putri? X tambah Y 15, graf dia mana Putri? Awak punya graf tu X tambah Y 15, tak ada. X 2Y, tak ada. Alamak, sekejap ya. Ada orang nak masuk. Siapa? Okey. Putri, graf kedua tak ada tu. Yang X, Y 15 tu. Dengan graf ketiga. Oh, 15 ada bawah ni. Sorry. Yang graf ketiga, Putri. Graf ketiga awak yang mana satu? Salah tu. Graf kedua ada, graf ketiga awak salah. Yang tengah salah. Sebab kat situ Putri tengok bila kita tukarkan dia jadi Y, kan dia Y sama dengan X per 2 kan. Graf itu dia punya gradient dia positif. Tapi graf yang Putri buat tu gradient dia negatif. Okey, dekat sini maksudnya yang ini kan untuk soalan ini you buat X, Y, letak kosong-kosong, maksudnya dia mesti ada di origin point. Satu lagi X, tak kisahlah ambil X 40 ke, contohlah. Kalau saya ambil X 40, jadi Y-nya akan jadi, X, 40 pun tak apalah. So Y-nya akan jadi 80. Jadi graf ketiga Putri itu silap. Okey, betulkan yang itu. Sekejap ya, tak nampak ni. Ikhwan graf ketiga pun salah Ikhwan.
Jap. Oh, saya silap ni tadi. Oh, ni silap. Sini 20 Sebab kalau X 40, Y-nya 20. X 40, betul lah Y 20. Cik Ikhwan. Oh, saya tersilap. Tak nampak. Okey, Ikhwan, betul. Okey, Ikhwan. Saya yang tersilap. Okey, Ikhwan, betul. Okey, yang lain hantar. Kail, stop. Stop. Okey, boleh bergerak tak? Boleh kan? Ada tak yang tak boleh? Yang WhatsApp saya, PM saya, siapa yang tak boleh saya tunjukkan sekarang. Kalau yang masih kalau bergerak tak apa. Saya takut ada yang tak bergerak. Okey, saya buat graf. On the way, saya masih tak faham cikgu nak buat graf. Okey, tak apa. Zika. Saya tadi dah katakan, baca graf bila nak lorekkan, baca dari Y. Azika buat. Mesti Azika baca dekat yang X tu lebih kecil sebab tu Azika lorek di bawah. Betul tak Azika? Ni Azika mesti baca X lebih kecil. Sebab tu loreknya di bawah. Kan? Okey. Alhamdulillah. Okey, Putri, Ikhwan. Okey. Siapa? Medical lah. Hai. Okey dah tak ada yang nak ni tunjuk Okay, saya tunjukkan yang siapa yang masih tak berapa okey. Okey, tengok. Saya buat satu lagi dekat sini.
Okey, persamaan kita tadi, awak bila peksa nanti ikut macam saya buat ni tau. Yang saya buat dekat kertas graf ni, awak buat kat kertas graf. Yang saya conteng kat luar ni, awak buatlah dekat kertas soalan. Jangan conteng semua kat kertas graf, nanti berserabut pemeriksa nak tengok. Okey, persamaan kita yang pertama tadi adalah 3x tambah 4y. Okey, sini 240. Okey, so itu yang pertama. Okey, yang pertama awak dapat yang itu tadi kan? Kejap, ada yang hantar kat saya. Rukaya tak betul sangat. Okey. Saya punya persamaan tu saya dah simplify. Kejap saya tengah semak ni. Okey, tak perlu. Kalau awak nak tuliskan persamaan itu dekat graf, you kena guna tanda sama dengan. Jangan guna tanda lebih besar, lebih kecil. Sebab lebih besar, lebih kecil tu untuk kawasan berlorek. Okey? Kalau yang saya buat sekarang ni, jadi awak tengok, awak ikut macam saya buat. Okey, contoh kat sini yang pertama, awak punya persamaan adalah 600x. Okey, saya kekalkan. Okey, 600x tambah 800y. Okey, dia kurang sama dengan 48123. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, x tambah y lebih besar sama dengan 15. Dan yang ketiga adalah x kurang sama dengan 2y. Okey, kemudian ini kita conteng dekat kertas soalan. Sini x, sini y. Oleh kerana dia ada x, ada y, ada c, so saya letak sini kosong, saya letak sini kosong. Okey, lepas tu seperti biasa mula-mula kita kosongkan X. Bila kita kosongkan X, kita nak cari Y, jadi kita tinggal ada 48,000, kita bahagi dengan 800. Okey, tengok siapa yang tak berapa okey untuk buat jadual ni. Okey, yang ini wajib dikuasai. Kalau pelajar tu lemah ke, kalau pelajar yang laju, dia tak, yang ada dia orang tak nak jawab soalan ni. Dia orang lagi suka jawab motion, kinematik tu ataupun solution triangle. Tapi kalau pelajar lemah macam dia kadang-kadang lupa nak guna sin, cos semua tu, dia orang suka buat yang ini. Okey. Jadi tengok cara dia. So apa yang perlu buat? Kosongkan X, maksudnya X tu 600, maksudnya 600, darab kosong, kosonglah dah tak ada kan. Tinggallah dia 800Y. 800Y sebelah sini 48,000. 48,000 kan. Jadi awak nak cari Y 48,000, awak bagi dengan 800, awak dapat sini 60. Satu lagi kosongkan Y. Kosongkan Y bermakna awak ada 600X, Y-nya kosong. So sini adalah 48,000. Jadi nak cari X 48,000 bahagi dengan 600. Sini awak dapat 80. Okey, itu yang pertama. Okey, pada soalan tadi, skala dia berapa tadi Sekejap. Soalan ni dia bagi kamu skala, dia bagi tak skala? 2 cm 10 unit. Okay, 2 cm 10 unit. Jadi saya buat 2 cm 10 unit both exist ke? Okay, yes. Okay, 2 cm 10 unit. Jadi awak akan ambil pembaris. Okay, buat 2 cm 10 unit. Okay, okay. Kalau sebab ni saya buat dekat sini jadi macam susah sikit kan nak gariskan. Awak guna pembaris laju je. 2 cm 10 unit. Okay. Okay, lepas tu kita buatlah. 0, 10, 20, okay. Then 30, okay, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9, 100, 110. Okey, so awak tengok X kosong, Y 60. X kosong, Y 60. X 80, Y kosong. Ambil pembaris, gariskan. Zini okey tak Zini? Zini?
Okey, gariskan. Oh, tak kena. Okey, ini yang pertama. Okey, tadi yang tanya, cikgu nak buat tak persamaan dekat situ? Tak nak buat pun tak apa, biarkan je macam tu. Tapi at least you labelkan supaya nanti awak tak pening. Tadi mana graf ni ya? Mana yang persamaan ni yang mana? Awak tak tahu. Kalau awak nak tulis, awak boleh tulis. Tapi awak kena tuliskan dalam bentuk sama dengan. Maksudnya kat situ tadi 60x tambah 8x. So awak buat 60x tambah 800y sama dengan 48,000. Guna tanda sama dengan. Awak tak boleh guna tanda ketaksamaan, inkolitis. Inkolitis untuk menentukan kawasan berlorik. Okey. Okay, next kita tengok seterusnya. Kita nak soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Persamaan yang kedua. Di sini adalah X tambah Y 15. Jadi yang jadual kedua. X, Y, kosong, kosong. X kosong, Y 15. Y kosong, X 15. Jadi 15 kat mana? Sini 15, sini 15. Ambil pembaris. Gariskan. Gerak sikit. Sekejap Okey. Okey, saya dapat di situ. Okey, then samalah nak tulis persamaan atau nak nombor 2 macam tu pun boleh. Okey, kalau tak nak tuliskan tu, awak tuliskan nombor 2 pun boleh. Dan persamaan yang terakhir dekat situ, awak tengok dia tak ada C. Dia X, Y. So, sini saya letak kosong, kosong. Satu lagi ambil apa-apa saja X suka hati awak. Kat sini X ambil 40 boleh, ambil 60. Nak 60 pun boleh, 50 pun boleh, tak kisah. X 60. X 60. 2Y. Maksudnya Y adalah 60 bahagi 2. Maka X kita 30. Y kita 30. Maksudnya titik kita dekat kosong. Kosong. Satu lagi X 60. Y 30. Dekat mana? Dekat situ. Tadi Rukayah mungkin tersilap plot tu. Rukayah punya persamaan tadi, graf dia condong tinggi sangat. Kan Rukayah? Nampak tak? Graf awak yang ni awak silap. Okay, so ini. Okay, habis. So, ini graf kamu yang ketiga. Okay, Zini, tolong respon Zini. Kalau okay, angkat tangan Zini. Zini, kalau awak okay, angkat tangan. Okay, cikgu. Okay, good. Cikgu, saya tersilap X dengan Y tadi. Kan? Okay. So, kat sini you dapat ni. So, dapat ni sebabnya awak punya tadi jadikan dia menjunam macam ni kan. Okay. So, settle. So, kita baca graf. Rukayah pula. Azika tadi salah lorik. Dia baca dekat graf yang terakhir ni saya rasa dia silap. Okay. So, kita tengok persamaan kita yang pertama. Persamaan kita yang pertama, cara baca saya dah kata tengok daripada huruf Y. Y kecil. Kecil. Macam mana tahu kecil besar? Dia macam ni tarik jadi K kecil. So graf kita yang pertama tadi yang ini. Kecil loriknya di bawah ini, di sini dan di sini. Okey, graf kedua tengok ni Y lebih besar. Graf kedua yang pendek bawah ni. Lebih besar loriknya di atas ni, di atas ini. Tadi Rukayah pula. Azika dia salah baca. So ingat. Baca dari Y. Y itu lebih besar. Y lebih besar. Ni. Baca dari Y. Bukan baca dari X. So, Y lebih besar. Jadi, lorik graf kita yang ketiga, lorik di atas. Maka, kawasan melorik kita ambil yang bertindan 3 tu. So, di mana kawasan melorik kita? Di sini. Huruf R besar. Faham? Betul tak Zika? Zika tadi tersilap baca kan? Okey. Jadi tengok dekat situ. Jadi untuk soalan yang ini kalau awak tersilap baca, awak tak perasan awak silap tau. Sebab biasanya macam ni tau. Soalan peperiksaan ni biasanya
Tapi ada 1 tahun yang luar biasa. Masa tu kita orang pun rasa alamak. Sebab kita dah ajar pelajar biasanya soalan ni kawasan Belori adalah kawasan yang tertutup. Maksudnya jawapan kamu mungkin di kawasan R yang sekarang, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Tapi tak silap saya 2 ke 3 tahun lepas, jawapan dia dekat atas ni kawasan macam ni. Tapi kita tak boleh nak salahkan soalan. Sebab soalan tahun itu, dia tanya nilai minimum. So dia tak cerita pasal maksimum. Jadi memang, tapi masa tu kita rasa macam alamak, kenapalah graf dia macam ni. Sebab yang kita ajar biasanya kawasan Belori adalah kawasan yang tertutup. Macam itulah dia kawasan tertutup. Tapi tahun tu kawasan yang mencapah besar macam tu. Jadi awak ingat kawasan Belori boleh kat mana-mana pun. So hati-hati kat sini tadi kalau macam tersilap lorik di bawah, so awak tak sedar yang awak salah. Okay, so sekarang okey, boleh? Ada soalan tak? Zini okey tak Zini? Irna dah okey belum? Okey cikgu, okey. Okey, good. Okey, cikgu. Okey. Cikgu, yang graf tu tak payah sampai hujung Ujung macam mana? Saya tak faham. Yang garisan X lebih kecil 2Y tu. Yang nombor 3 ni lah. Boleh. Nak sampai ujung pun boleh. Saya sebenarnya, saya bagi tahu pelajar saya kata apa tahu? Bila awak garis ni sampai bunyi kena meja, saya kata. Sebab kan kat sini saya tak tahu pun kawasan Melorik kat mana. Jadi memang biasanya saya suruh diorang sampai hujung. Tapi sebenarnya tak sampai pun tak apa pun. Sebabnya kawasan Meloriknya dekat sini. Tapi pada awalnya kan kita tak tahu kawasan Melorik kat mana. Jadi better you teruskan sampai hujung. Okey, dan hati-hati garisan jangan double. Okey, letak satu pembaris, gariskan. Ingat, sebab dia 2 titik dah cukup dah. Dan sebenarnya tajuk ni kalau kamu betul-betul, kamu dah beruntung. Sebab soalan ini wajib keluar matematik kertas 2. Mesti dia keluar matematik ni. Sebab matematik sekarang kamu tak belajar tajuk graph function. Kalau dulu pelajar ada belajar pasal yang graf ni, lepas tu dia suruh lorikkan dalam kertas 2 bahagian A. Itu matematik dulu. Tapi sekarang tajuk tu tak ada dah. Kamu tak ada buat graf kuadratik, reciprocal graph, cubic graph, kamu tak ada buat yang itu. Jadi saya yakin soalan yang ini akan keluar dalam kertas 2. Jadi bezanya matematik sampai sini saja. Sampai sini saja. Untuk AdMaths kita teruskan. Nama pun AdMaths kan, matematik tambahan, jadi kena tambah. Okey, so kita tengok. Tambahan dia apa? Tengok sini. Soalan kata kat sini apa? Bilangan minimum sofa model Q dihasilkan jika jika 12 P seminggu. Okey, tadi kita tengok. P adalah X. P ada X. So sebenarnya kat sini, dia nak cari Y bila X 12. Okey, dia nak cari Y bila X 12. X 12. Tengok betul-betul apa saya buat. Okey, so you tengok sini, saya gunakan warna purple besar sikit lah. Okey, so dia kata tadi cari Y bila X 12. Jadi, awak sebenarnya ambil ni, nampak ni 10, 11, 12. Okey, saya punya kertas graf ni dia macam blur sikit. 12 ni kat sini. Ambil pembaris, gariskan. Soalan tanya minimum ke maksimum tadi minimum. Okay, good. Soalan tanya minimum. Okay, jadi dia kata dia nak minimum apabila X12. Cari X12. X12 di sini. Tu dia. Okay, di situ. So, kita buat garis putus-putus. Buat garis putus-putus. Kenapa buat garis putus-putus? Sebab nak membezakan dengan graf. So, bila jalan pengiraan macam ni, saya guna garis putus-putus. Okay. Dia tanya minimum. Maksudnya, kita cari yang mula-mula sentuh kawasan Belori. Itulah minimum. Sebab tu tadi saya kata,
Kawasan berlorik sangat penting. Jadi kalau tadi Hazika terlorik dekat bawah, minimum Hazika akan jumpa dekat sini. Nampak tak? Minimum Hazika akan ambil di sini. Sebabnya kalau kawasan berloriknya tersilap. Okey, tapi dalam peperiksaan, ini saya cerita je. Tapi jangan gunakan. Sebab kita takut tahun awak nanti tak begitu. Dia akan berdasarkan apa yang awak buat. Dia akan tengok graf awak. Okey. Jadi tengok sini. Minimum sampai sini dan you baca. You ambil lah. Berapa dapat? 8. Bermakna jawapannya tadi minimum sofa Q kan sama dengan 8. Ini soalan C yang pertama. Sebab soalan tanya tadi dekat sini dia kata cari bilangan minimum Q dihasilkan jika 12 P seminggu. P seminggu. P iaitu awak punya X. Q awak punya Y. Jadi dapat 8. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Itu minimum. Itu minimum. Saya tambah soalan. Kalau dia tanya maksimum. Maksimumnya bermaksud awak ambil pembaris tadi, awak teruskan perjalanan awak tadi. Awak naikkan sampai ke hujung. Okey, contohlah ni saya punya ni. Awak naikkan ke hujung. Okey. Alamak. Okey, naikkan ke hujung. Okey. Jadi, maksimumnya maksudnya ni, kan alamak, saya punya tersengit kalau maksudnya awak buat kat graf betul-betul lah. Dia sebenarnya kat atas ni. So, tengok dekat sini. Itu maksimum dia. So, maksimum dia berapa tu? 45, 46, 47. Contohnya lah. Maksimumnya ialah 47. Boleh? Alamak. Asal nak saya telefon. Okey. Kat situ awak akan dapat maksimumnya ialah 47. Boleh? Okey. Soalan akan tanya julat, range. Dia kata cari julat. Jika atau find the value of find the range. Okey, dia nak julat ataupun range. Jika dia kata P12. So julat, kalau dia tanya julat, jawapan dia you akan ambil 8. Okey, sini Q, sini 47. Ini kalau dia tanya julat ataupun range. Tanya apa? Pastilah. Okey, boleh? So, julat ataupun range. Dia akan ambil minimum dan maksimum dia. Okey, Okey, itu satu. So, ini satu bentuk soalan kalau dia tanya minimum, bagi yang itu. Kalau dia ambil maksimum, bagi yang itu. Kalau dia minta julat, ini dia jawapan dia. Okey, satu lagi. Sekiranya soalan ini kamu punya graf bukan garis bersambung. Contohnya graf kamu adalah graf putus-putus. Kalau graf dia graf putus-putus, kamu baca tadi kat sini dapat 8. Okey? Jangan ambil jawapan sebagai 8. Sebab 8 itu berada di garis putus-putus. Bermakna 8 tidak termasuk. Clear? Faham ke tidak? Faham tak? Telepon sikit. Faham Jadi kalau ini garis putus-putus, kalau kamu dapat jawapan 8, kamu jangan ambil 8 tapi kamu ubah dia kepada 9. Sebab 8 ni betul-betul dekat garis putus-putus. Jadi kita kena naikkan sikit. 9. 9 itu di dalam kawasan berlorik. Begitu juga kalau dia maksimum. Kalau dia maksimum, kalau yang ini garis putus-putus, kalau jawapan kamu 47, kamu tak boleh ambil 47.
Tetapi kamu kena ambil berapa agak-agak? Jangan hantar dulu tau. Nanti bagi Umi cek dulu. Okay. So berapa? Dia tak boleh ambil 47. Kita ambil berapa? Berapa? Respon sikit. Berapa? 46 kot. 46. Kenapa tak ambil 48? 46. Apa dia? Sebab lebih dari 47. Kalau 48 dia dekat luar kawasan Belorik. Kan? Jadi jangan awak ingat kena, oh kat sini 8, ambil 9. Oh kalau 47 ambil 48. Tidak. Okey? Kita setelah kamu letakkan dia sebagai jawapan, you check balik adakah dia berada dalam kawasan Belorik ataupun tidak. Okey, clear? Semua clear tak? Ya. Okey, boleh Okey. Begitu juga sekiranya soalan ini melibatkan perpuluhan. Contoh, jawapan kamu dapat di sini ialah 8.5. Contoh dekat sini 8.5. Kalau dia garis putus-putus, kita akan jadikan dia jadi kepada 9. Okey? Sebab apa? 8.5 kalau dia bilangan, kita tak boleh biarkan dia dalam perpuluhan. Contohnya dia kata berapa orangkah? So kamu tak boleh jawapan orang dalam perpuluhan. Orang tak boleh perpuluhan. Faham? Okey? Jadi kamu akan jadikan 9. Dan kalau dekat atas ni, jawapan kamu 47.6. Okey? Apakah jawapan kamu? Kalau atas tu 47.6, so kita akan jadikan berapa jawapannya? 46. Jadikan 46. 46 kot. 46. 46. Kenapa 46? Lebih. Sebab ada lebih daripada 47 kan? Kalau dia 47.6, awak ambil 47 lah. Okey, tengok Kalau dia tadi 8.5, awak jadikan 8. Sebab kita tak, 8.5. Sorry, saya kata tadi jadi 8.5 jadi 9. Saya dah betul dah tadi. 8.5 jadi 9. Sebab apa? Awak fikir, oh dia round off number. Betul, 8.5 jadi 9. Dan 9 tu betul berada di dalam kawasan Belorik. Kalau untuk 47.6, okay, 47.6, kenapa kalau round off, sepatutnya dia akan jadi 48, betul? 47.6 round off sepatutnya jadi 48. Tetapi 48 itu berada di luar kawasan Belorik. Jadi, walaupun 47, bila kita round off, kita jadi 48, kita tak boleh ambil nombor 48. Yang kita kena ambil nombornya ialah 47. Sebab apa? Sebab kita nak nombor itu mesti berada di dalam kawasan Belorik. Clear? Boleh tak? Okey, ada soalan tak? Boleh. Okey. Hati-hati dekat sini tahu. Sebab dekat sini sayang sangat. Awak dah buat yang atas semua, dah betul, dah cantik. Then awak silap dekat ni je. Dia minta you punya range. Dia minta kamu punya maximum, minimum. Silap sebab kamu tak faham untuk nilai tu. Jadi apa-apa pun setelah kamu dapat jawapan, you check balik adakah jawapan kamu itu berada dalam kawasan Belorik atau tidak. Sebab soalan dekat sini kalau awak tengok. Okay. Soalan kat sini, dia nampak tak? Dia kata kat sini using the graph. Okay, graph yang atas tadi. So, maksudnya memang menggunakan graph. So, dia akan berdasarkan awak punya graph. Okay. Nantilah kejap. Tunggu jap. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, dia tanya jumlah keuntungan maksimum. Okay. Dia nak keuntungan maksimum jika keuntungan satu sofa P. P tadi X kan? P 300, Y 350. Okey. Awak tengok P iaitu jadi awak 300X
tambah 350Y. Okey, macam mana kita nak cari keuntungan maksimum? Okey, tengok sini. 300X, 350Y. Okey. So, saya buat kat sini. 300X tambah 350Y. Dia nak cari berapa maksimumnya. Okey, jadi untuk ketagrah awak tadi, yang ni saya dah conteng-conteng ni tak nak lah. Ni kejap saya padam dulu nanti. Okey, saya padam dulu yang ini. Saya nak awak tengok bahawa macam tu lah nanti awak buat kat graf awak. Okey, benda yang tak yang ini tadi sebab saya nak tunjuk nilai 47 semua tu. Dalam soalan ni tadi tak ada tau. Soalan ini tak ada pun pasal julat-julat tadi. Tapi saya nak tunjuk kamu untuk sekiranya soalan itu diberikan. Kenapa dia tak boleh padam dengan banyak ni? Alamak, lambatnya. Okey, ni semua tak nak lah nanti bersihkan. Nanti awak ini tak ada. Okey, jadi tengok 300X tambah 350Y. Okey, apa yang perlu kamu buat? Dia tanya maksimum. Bila maksimum, titik maksimum kamu tentunya dekat atas ni atau yang sini. Jadi, awak ambil titik kat sini. Titik ni apa? Kita labelkan. Titik di sini adalah 0, 0, 60. Titik di sini awak baca berapa ni 35, 67. 37 lebih kurang 37, 23. 23. Itu dia. Okey. So kita ada dua titik yang memberi nilai maksimum kemungkinan. So kita tak pasti yang mana satu. Okey, kita akan tengok di sini. Kejap ya. Okey, good. Jadi awak tengok. Saya tunjuk satu cara di mana you boleh try and error. Okey. You ada 4. Sebenarnya kalau ikutkan. Kalau dia nak minimum, you kena check sama ada kat bawah ni ataupun bawah ini. Okey, minimum iaitu yang paling dekat dengan you punya origin point. Maksimum yang paling jauh. Jadi kita ada titik ini atau titik ini. Jadi awak gantikan je lah. 300, X-nya 0, 350, Y kita 60. Awak tekan kalkulator. So you dapat situ 350 darab dengan 60. You dapat jawapannya kat sini adalah 21,000. Satu lagi, you tengok 300, kita ganti 37, 350, kita ganti 23. Okey, so 300 darab 37, okey, tambahkan dengan 350 darab dengan 23. Okey, so you dapat sini adalah 19,150. Jadi, dekat sini awak nampak maksimumnya di sini. Jadi awak dah nampak ni kan? Yang ini awak padam lah sebab ini bukan jawapan awak. Kan? Okay? Jadi ini padam. Tak nak. Yang ni tak ada. So, soalan kat sini maksimum. So, jawapan kamu adalah 21,000. Faham? Faham tak? Faham je. Okay. Kalau dia minimum. Faham cikgu. Ya. Ada siap. Ambil ya. Ambil ya. Okey, minimum. Okey Minimum. Kalau minimum awak cek ni. Titik yang ini 0, 15. Satu lah. Ayo. Iya. Mana dia? 0,15 dengan dekat sini ni. Kat sini berapa ni? 95. Kan 95. Lepas tu awak masukkanlah 0,15 dengan 95. Awak tengok mana yang memberi jawapan yang minimum. Faham? Boleh? Okey tak? Okey tak? Hello? Okey, go. Okey. Tapi saya tunjuk satu kaedah. Okey Suara saya lambat ke? Okey je. Okey, saya tunjuk lagi satu cara. Sebab saya yakin cikgu kamu akan tunjuk cara ini juga. Okey, tengok satu lagi cara, you tengok. Tadi ni kan 300X tambah 350Y.
You kena tukarkan dia jadi dalam intercept form. Bentuk pintasan. Bentuk pintasan ni, awak ambil X, ambil nilai Y 350. You ambil Y, ambil dekat X 300. Okey, kenapa sesuka hati saya buat macam ni? Sebenarnya, okey, untuk membuat bentuk pintasan ni, dia punya cara macam ni. Ni saya tunjuk, ni cara yang kalau dalam buku dia tunjuk kamu, dia buat macam ni. 300 X. Okey, sini X tambah 350 Y. Dia buat 300 darab 350. 300 darab 350, you dapat sini adalah 105,000. So, ini bahagikan dengan 105,000. Ini bahagikan dengan 105,000. Ini pun sama. Bila kamu bahagikan, ini dapat 350. Ni awak bahagikan, sini awak dapat 300. Sini jadi 1. Maka dia jadilah ini. So, yang ini tak payah buat. Nak senang, X ambil Y punya, Y ambil X punya. Okey? So, dekat sini, saya kena gunakan X per 350, Y per 300. Tapi oleh kerana graf kita tak ada ratus-ratus. Graf kita tak ada ratus-ratus. Kita cuma ada puluh saja. So, saya potong kosong, saya potong kosong. Ini bererti saya akan ambil X 35. Awak tengok saya guna warna purple ni. Saya besarkan sikit X 35, 35 di sini. Dan Y 30. Y saya ialah 30. Okey, Y saya 30 di sini. Okey, kemudian saya ambil pembaris, saya buat garis putus-putus. Okey. Garis putus-putus begitu. Okey, ini sebenarnya cara yang diajar. Tetapi sebenarnya apa yang saya nak tunjuk kamu ni bukannya awak buat dalam peperiksaan. Maksudnya kenapa? Okey, dia sebenarnya nak kamu gunakan garis putus-putus ni, awak ambil pembaris. Dia kata maksimum. Bila maksimum, awak gerakkan pembaris ni, gerak selari gerak. Awak tengok penjuru mana yang paling lambat awak sentuh. Okey, gerak. Oh, kena selari. Awak nampak tak? Saya dah jumpa penjuru yang 37.23. Bermakna yang paling lambat saya sentuh adalah 0.60. Itulah maksimum. Tapi awak nak gerakkan pembaris ni, masa periksa bukannya awak kena rekod nak hantar. Jadi memadai awak buat garis putus-putus ni. Kemudian nak tahu jawapan maksimum atau minimum, awak ambil je titik macam saya tunjuk tadi. Lepas tu awak substitute dalam persamaan. Ambillah mana satu maksimum, mana satu minimum. Begitu juga kamu gerakkan ke bawah. Gerakkan ke bawah. Kalau dia nak minimum, gerakkan ke bawah. Mana paling lambat kamu jumpa? So yang paling lambat titik yang bawah ini. Okey, titik di sini. Itu adalah nilai minimum keuntungan dia. So, maksimumnya yang paling atas di atas situ. Okey? Boleh tak? Setakat ni okey? 10 markah. Macam ni lah soalan dia. Macam ni lah soalan dia. Sebab tu saya nak awak ready untuk boleh buat yang ini. Okey. Okey, saya nak cuba. Okey, kita cuba tengok soalan. Sekejap ya. Siapa tu? Okey. Cuba buat soalan je. Saya ambil yang. Okey, kejap. Okey. Okey, saya nak awak bentukkan ketaksamaan dia, inequalities dia, soalan nombor 4 ni. Okey, buatkan. 1, 2, 3. Okey, try buat. 4 lah sini. Try nombor 4.
Okey tak? Cikgu. Ya. Nak tengok bawah sikit boleh? Nak tengok skala dia. Oh, okey. Oh, okey. Okey. Zihni, Irna hantar kat saya Berapa ni Nabil? 540 ya Nabil? Ya cikgu. Okey. Sebab saya tak nampak sangat. Dia punya tu. Okey. Alhamdulillah. Okey. X. X. Nabil punya graf persamaan yang terakhir, yang ketiga tu Nabil. Dia XY kan? Betul tak? Ya, XY. XY kan? 1, 2. XY. So, dia akan jadi apa? Nabil terbalik tu. 2X. Okay. Dia macam ni tengok Kalau dia kata 1 nisbah 2, dia X nisbah Y, awak ambil, silangkan. So Y 2X. Lepas tu ayat dia kata apa kat sini? Dia kata not less than. Okay? Not less than. Tidak kurang. Tidak kurang, so lebih besar sama dengan. Okay? Okey. Okay. Arif tersalah tanda yang ketiga tu. Dia punya XY dah betul. Tapi tak salah. Sebab awak buat XY, dia macam ni tau. Tengok Dia katakan 1 nisbah 2. Ni saya dah tunjuk tadi. 1 rasionya 2. So you buat X dengan Y. Lepas tu kita silangkan. Jadi Y 2X. Ayat dia dekat sini not less than. So lebih besar sama dengan. Okay Arif? Okay, orang lain? Okay, kuat. Okay. Okay.
Ikhwan salah tanda yang terakhir. Yang terakhir tu salah tanda. Nampak tak ni? Tengok Dia 1 nisbah 2. X nisbah Y. Y bagi tempat X, dia tukar tempat macam tu. So jadi Y, jadi 2X. Ayat dia not less than. Okay? Not less than. Tidak kurang. Tidak kurang jadi lebih besar sama dengan. Sebab awak dah terbalikkan XY tu. Okey cikgu. Okay. Okay, Zini. Dah betul dah. Cuma Zini tak tukar kepada XY. Mesti tukar XY. Mesti tukar XY. Dan tanda ni Zini masih... Okey. Okey, dan persamaan ketiga tu masih salah lagi. Okey. Okey Hana, betul? Okey. Memang. Boleh? Awak buat graf dia ke tak? Graf ada masalah tak nak buat graf? Sebab dia kalau awak persamaan ni sangat penting. Okay, tak apa awak try buat sampai graf ni. Saya nak awak jawab terus. Cuba. Lepas tu hantar kat saya. So kalau okey, okey dah topik ni.
Okey tak? Okeylah, tak ada getah gerah tapi boleh buat Okey, tak apa, tak apa. Okeylah Okey, jadi kita okey tak apa yang tak tak ada berapa orang cikgu tak ada getah graf. Kau cakap pun lambat je aku tunggu kau punya graf ya. Okey, jadi untuk graf tadi saya ulang kat sini tadi ini yang saya nak tekankan sangat. Walaupun saya buat satu je contoh ni tadi, okey, saya dah pelbagaikan bentuk soalan. Walaupun soalan tadi tanya pasal minimum je, tapi saya dah bincangkan kalau dia minimum, kalau dia maksimum. Kalau dia bagi soalan dia tanya pasal julat. Kalau dia garis putus, putus. Apa pun, kamu kena cek balik. Adakah jawapan kamu itu berada di dalam kawasan belorek ataupun tidak. Boleh? Okay? Jadi awak hati-hati dekat sini. Sebab kalau macam ni tadilah. Kalau yang macam tadi kawan tersilap, dia lorek dekat bawah ni, kes ini memang kamu tak akan tersedar yang kamu silap. Ada soalan, dia kan saya dah kata tadi kan kawasan belorek ni dia akan bertindan pada tiga-tiga kawasan ni. Tapi ada soalan macam tadi kan kalau kita lorek dekat sini secara kebetulan kita tak perasan sebenarnya kita salah. Sebab kita nampak macam betul je kesilapannya dekat garisan yang ini. So hati-hati. Baca dari Y. Bukan dari kiri ke kanan. Tengok Y dekat mana, kita kejar Y kita. Macam tadi Y-nya kat sebelah kanan. Kalau Y-nya sebelah kanan, baca dari kanan. Jadi bukan baca kiri ke kanan. Kita baca dari Y. Okey, boleh? Boleh tak? Okey? Boleh? Okey. Okey tak? Ada soalan tak? Okey. Angkat tangan tu ada soalan ke tak? Okey, kalau ada soalan, angkat tangan. Tak ada. Okey. So kalau tak ada soalan, jadi sebenarnya tajuk ni kalau awak tengok soalan buku teks pun dah cukup dah. Awak boleh cuba soalan buku teks. Okey. Siapa yang belum belajar tajuk ini tak apa. Okey, nanti awak kalau tak okey lagi, awak boleh join kelas saya. Kelas yang saya buat lah. Macam saya kata, saya ada kelas setiap hari Ahad pagi. Awak boleh join kalau awak free. Okey, untuk minggu depan, saya nak ganti kelas yang sebelum ni. Kita akan buat waktu siang. Okey, minggu depan kita ada kelas lagi hari Ahad malam dengan hari Rabu malam. Macam ni. So, saya nak buat ganti. Ganti tu saya buat hari Khamis. Boleh tak? Khamis pagi boleh? Khamis pagi. Rabu malam dah ada. Khamis pagi pula. Jumaat pagi lah. 23 hari bulan pagi. Boleh? Boleh ke? Boleh sebabnya rasanya minggu tu sekolah tak buat apa-apa kot. So kita buat Jumaat pagi. So minggu depan kelas kita hari Isnin malam, Rabu malam dan Jumaat pagi. Jadi habis kelas kita. Okay? So minggu depan 3 kelas saya akan masuk topik terakhir tingkatan 5. Bermakna habis dah semua topik. Boleh? Tapi maksudnya kalau kamu rasa nak tanya soalan semua-semua tak ada masalah lah. Awak boleh je tanya kat saya bila-bila pun tak ada masalah. Dan kamu pun tahu saya ada buat kelas-kelas yang lain, awak boleh je join, tak ada masalah. Boleh? So saya stop dekat sini untuk hari ni sebab Cikgu, ya. Jumaat tu pukul berapa? Jumaat pukul 10 pagi boleh? Saya ada sekolah je. Sekolah saya buat kelas. Oh, saya dengar ada bola. Tak, kelas. Kami Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad ada kelas. Okey, so kita buat hari Khamis? Khamis petang boleh? Khamis pun ada. Khamis pun ada. Hari apa yang tak ada? Hari Selasa, Rabu. Tu je. Selasa, masa raya tu lah. Okey, kalau saya buat hari Rabu boleh. Raya hari Selasa tu tak payahlah. Hormat raya, duduk dan diam kat rumah. Buat hari Rabu boleh?
Saya Boleh boleh. go. Okey, Rabu kita buat Rabu pagi? Pukul 10. Yes, pukul 10. Boleh? Alright. Boleh. Okey, so hari Rabu pagi. So maksudnya hari Rabu tu jumpa saya 2 kali lah. Rabu pagi dengan Rabu malam. Okey, jadi insyaAllah 3 kelas tu kita akan completekan tajuk kinematik tu. Semua orang dah tajuk kamiran dah kan, pembezaan dah. Sebab kinematik tu dia perlu tahu sikit-sikit kamiran dengan pembezaan sedikit. Tapi tu boleh je, tak ada masalah. So kita buat yang itu, jadi habislah topik kita untuk tingkatan 5. Okey, so saya stop dekat sini. Jumpa minggu depan. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Saya go. Sama. There you Okey, bye. go. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.